إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum memulakan kuliah kita pada malam ini, saya umumkan kehadiran ini merupakan unit dana madrasah sekolah saya Ma'had Tafiz Abdirasah di Rasah Jaya Subang. Ada membuat jualan amal rumah dan juga ada tabung untuk satu benda, dan kita sekarang dalam proses untuk membeli bangunan nilai 1.8 juta jadi untuk wakaf, satu unit wakaf RM50 boleh tengok dalam Facebook pun ada untuk terus salurkan dalam account InsyaAllah kita sambung lagi dengan ayat 37 surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat kali ini kita menyambung lagi beberapa peringatan dari Allah berkaitan dengan diutuskan para rasul dan apakah akibat bagi orang yang menerima ajaran rasul itu, dan sebaliknya apakah balasan yang akan diterima bagi orang yang menolak dakwah yang disampaikan oleh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman ayat 37, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami, yakni malaikat, untuk mengambil nyawanya. Di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah yang lain dari Allah? Orang-orang musyrikin itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahawa mereka adalah orang-orang yang kafir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa orang yang paling zalim bukanlah yang membunuh, bukanlah yang merompak, bukanlah yang minum arak, yang mencuri, walaupun itu adalah perbuatan yang zalim, tetapi yang terlebih zalim lagi adalah perbuatan mensyirikkan Allah, sebagaimana yang disebut juga di dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling dahsyat, yang paling besar. Kerana dosa-dosa yang lain Allah masih boleh memaaf dan mengampunkan tanpa taubat. Bagi orang-orang yang meninggal dunia tak sempat bertaubat akibat minum araknya, akibat mencurinya, akibat merompak dan lain-lain, tak sempat langsung bertaubat, maka Allah boleh memberikan keampunan dengan rahmatnya. Tetapi perbuatan syirik, walaupun dia baik, walaupun dia buat apa-apalah kebaikan yang ada di dunia ini, tetapi dia berlaku syirik, Allah tidak akan mengampunkan dosa itu. Sebab itu Allah mengatakan siapa lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah. Maksud berbuat dusta ini ialah mereka-reka Tuhan yang disembah yang lain daripada Allah. Allah tak pernah pun recognize mereka, ukir batu, ukir patung, sembah itu dan ini. Allah tak pernah menyuruh pun, tetapi mereka yang mendustakan, iaitu membuat patung-patung ini lalu mengatakan ini adalah perantara kami dengan Allah. Allah tak pernah lantik perantara, yang dihantar adalah utusan-utusannya, iaitu rasul, malaikat-malaikat. Tak pernah ada dari kalangan batu dan kayu. Jadi mereka telah berbuat dusta, berbohong terhadap Allah dengan mengadakan sembahan-sembahan yang lain, ataupun juga mereka mendustakan ayat-ayatnya, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, mendustakan ayat di dalam kitab-kitab yang lalu, mengubahnya ataupun memadamkannya, menyelewengkannya. Itulah dikira mereka yang mendustakan ayat-ayatnya. Jadi orang ini telah ditetapkan di dalam ketetapan Lauh Mahfuz bahawa mereka itu adalah golongan musyrikin, yang mensyirikkan Allah, sehingga apabila malaikat datang mencabut nyawa mereka, dengan keadaan terseksa, malaikat akan seksa mereka sebelum dicabut nyawa itu, dipukul mereka di belakang, di hadapan, sehingga malaikat mengatakan keluarkan nyawa kau sendiri.
Ya, begitulah. Macam mana nak cabut nyawa sini tak boleh. Tapi selagi mana itu, selagi tak habis nyawa tu keluar, dipukul sepukul-pukulnya, ya. Sehingga malaikat tanya, mana dia? Mana dia berhala-berhala yang kamu sembah semasa di dunia dulu, semasa kamu hidup dulu, yang kamu puja-puja mereka, ya, di samping Allah, ya, mana percaya Allah, tetapi dalam masa yang sama mensyirikkan Allah dengan yang lain, ya, barulah mereka mengatakan dah tak ada dah, ya, benda itu semua sudah lenyap, tak wujud lagi benda itu, ya. Dengan penuh keinsafan barulah mereka mengakui bahawa mereka itu orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, ya. Jadi itulah keadaan orang-orang musyrikin yang akhirnya di penghujung nyawanya mereka akan mengakulah akan kesyirikan mereka, mengaku akan kesesatan yang telah mereka lakukan, ya. Lalu Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat yang terdahulu di kalangan jin dan manusia sebelum kamu, ya. Jadi disebabkan mereka telah berlaku syirik, maka Allah memerintahkan ke semua yang berlaku syirik itu masuk neraka bersama dengan jin dan manusia. Jadi ada dua makhluk yang akan menerima balasan di hari akhirat, yaitu jin dan manusia, ya. Kita pun maklum bahawa jin ni adalah makhluk yang Allah ciptakan lebih awal daripada kita. Mereka juga adalah mukallaf, mereka juga adalah kaum yang dipertanggungjawabkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, ya. Jadi sebab itu saya sebut banyak kali bahawa jin-jin Islam ni, iaitu orang-orang bunian lah, ya. Orang bunian itu semua jin Islam. Mereka kena merupa menjadi manusia. Kalau mereka hidup dengan cara jin mereka itu, mereka tak boleh nak beramal. Jadi mereka kena hidup dengan cara manusia, kena adakan tangan, kena adakan kaki, ya. Mereka boleh merubah bentuk dalam apa je bentuk boleh, nak jadi ular boleh, ya, jadi anjing boleh, jadi apa boleh, Allah izinkan mereka boleh merubah bentuk. Tetapi bila mereka jadi Islam, mereka kena berubah bentuk menjadi manusia, ya. Supaya bila mereka nak solat, mereka kena ambil wuduk. Wuduk diperintahkan oleh Allah dalam Quran supaya basuh muka, tangan sampai ke siku, ya. Menyapu air di kepala, membasuh kaki sehingga ke muka lagi. Jadi kalau dia jadi bentuk jin, nak basuh ke mana? Mukanya ke mana? Tangannya ke mana? Tak boleh. So mereka kena menjadi manusia, ya, berubah menjadi manusia. Mereka kena semayang dengan 13 rukun, rukuk sujud, ya, sama macam itu. Jadi sebab itu mereka hidup berkahwin dengan akad nikah, ya, mereka beranak pinak, ada keturunan, mereka ada hidup bermasyarakat, ya, ada JKK-nya, ada adunnya, kata orang ayah bertahun sekali kan. Dari mana semua hidup sistem yang ada macam kita ada di alam mereka, ya. Itu dia orang punya. Jadi di kalangan jin-jin yang kafir ni ada yang jadi jin air, yang jadi jin angin, mambang air, mambang api, ya. Itu yang tak berubah bentuk lah, ya. Mereka ni yang kufur, yang derhaka kepada Allah, yang ganggu manusia, yang menyesatkan manusia supaya jadi syirik, ya. Mereka yang berkhidmat untuk manusia bagi tujuan mensyirikkan manusia, ya, dengan segala tadi ilmu, saka, santau, bentuk raya ni semua, ya. Manusia minta khidmat mereka, mereka yang akan menyesatkan manusia. Jadi orang-orang inilah dan jin-jin inilah yang akan dicampakkan Allah ke dalam neraka, ya. Jadi bila masuk neraka, kata Allah dalam ayat ini, setiap suatu umat masuk ke neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya, sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang yang masuk terdahulu,
Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat kali ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi ketika dalam neraka nanti salah menyalah. Ya, yang bomoh ni bela hantu raya 5 ekor, masuk neraka, dia marah hantu raya tu, ni kau punya pasal ni. Aku rasa minta tolong dengan kau, sembelih kambing, sembelih ayam bagi kau makan, akhirnya aku masuk neraka. Ya, ni kau punya hal ni. Hantu raya pun kata kau bagi makan kat aku. So, kau yang pemalas, ya, kau pun kau malas nak usulkan, kau suruh kita orang 3 orang ni nak usulkan. Kerja kau bagi makan darah kambingnya. Ya, khidmat kita dah beri, tiba-tiba kau nak salahkan kita orang. Itulah yang saling bergaduh. Itu kalau yang perlu hantu raya jin ni. Kalau yang sesama manusia pun sama juga. Ya, yang jadi ketua menghasut pengikut-pengikut supaya mengikut jalan-jalan yang batil, jalan yang tak benar, menentang Allah. Ya, jadi pengikut akan nyalahkan ketua, ketua lah nyalahkan pengikut. Kau ikut siapa suruh? Kau yang pakar dulu siapa suruh? Kau pun tahu aku macam mana kan? Jadi itulah keadaan yang akan berlaku di hari akhirat. Semua akan saling tuduh-menuduh dan meminta supaya Allah Ta'ala memberikan balasan yang berlipat kali ganda kepada yang mengajak tadi. Ya, kalau kata si bomoh tadi, ya, mengatakan minta kepada Allah, bagilah si jembalan hantu raya 2 kali ganda azab. Ya, si hantu raya ni pula kata berilah kepada si bomoh ni 2 kali azab. Jadi Allah kata semua masing-masing kena digandakan, ya, balasannya. Ya, sedangkan kamu tidak mengetahui betapa besarnya dan buruknya azab bagi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tak pandang langsung lah. Ya, dia campak masuk neraka, kau nak melolong, kau nak apa kau, tak ada. Allah takkan dongah, takkan tengok, takkan bertanya, takkan. Tapi orang yang ada iman dalam hatinya, walau sebesar zarah, Allah masih lagi boleh menyelamatkan, selagi mana tidak syirik. Ya, ada setengah riwayat katakan bahawa Allah Ta'ala punya kasih dia kepada hamba-hambanya yang beriman, yang ada kalimah tauhid dalam hatinya walaupun sebesar zarah. Ya, Allah tetap menunaikan janji. Yang engkau derhaka masuk neraka, masuk je, tutup je pintu, Allah buka. Ya, buka cepat. Ya, kerana Allah dah tunaikan janji mereka yang derhaka masuk neraka. Tapi tutup je, Allah suruh buka. Cari balik mana yang beriman tu keluarkan. Macam tu lah. Ya, kasihnya Allah bagi orang yang beriman. Tapi kita janganlah kata oh macam tu kau. Oh tak ada lah, takut pernah ada kan. Jangan. Ya, api neraka tu 500 tahun lagi nak sampai pun, kalau dengar bunyi ngauman api pun lah mati. Kapengsan mati. Deruman bunyi api tu, dengar je langsung mati. Punya dahsyat. Ya, kalau tengok tak tahu lah cakap. Ya, jadi jangan memandang ringanlah. Walaupun Allah ni pengasih, penyayang, tapi jangan pandang ringan. Siksaan itu sangat besar, sangat berat. Ya. Dan berkata orang-orang yang masuk dahulu di antara mereka kepada orang yang masuk kemudian. Sama lagi ya, disambung lagi akan perbalahan di antara kedua pihak. Orang terdahulu menyalahkan orang kemudian menyalahkan dahulu. Ketua menyalahkan pengikut menyalahkan ketua. Dan berkatalah orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan kerana perbuatan yang telah kamu lakukan. Ya, jadi kalau orang masuk dulu ni biasa ketua lah. Jadi ketua ni akan kata tak ada beza je kau yang ikut kita orang. Ya, kita dah bagi peruntukan, dah bagi apa, kau hebat semua, tiba-tiba kali ni kau nak nyalahkan kita orang. Contohlah ya. Jadi ketua menyalahkan pengikut, pengikut pun nak nyalahkan ketua, orang yang ajak kan, begitu lah. Ya, jadi masing-masing
menegakkan ya hak masing-masing, ya, minta supaya yang mengikutnya itu digandakan azab, gitulah sebaliknya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit, dan tidak pula mereka masuk syurga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya, jadi Allah pesan awal lagi, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mana segala perintah-perintah Allah, ya, yang Allah titahkan, yang Allah perintahkan supaya diamal, dilaksanakan, tapi kita rasa otak kita lebih pandai, ya, kita boleh ubah cara-cara begini dan begini, ya, kita rasa apa yang kita buat atas kebijaksanaan otak kita itu boleh berjaya. Itu dikira orang yang menyombongkan diri, ya. Sebab tu dari segi akal ni Allah Ta'ala turunkan kepada manusia ini perlu beriringan dengan wahyu, ya. Akal semata-mata dia takkan mampu untuk menentukan baik dan buruk, dia tak tentu. Daya akal untuk berfikir betul, tetapi dia tak tahu mana sempadan. Itu akal, ya. Memang akal ni kita boleh tengoklah contohnya kan, dengan keupayaan akal manusia, walaupun hakikatnya Allah Ta'ala yang memberikan daya berfikir itu, ya. Tetapi kalau, ya, kita tengok diberi akal itu dengan bebas, ya, memang keupayaan tadi, contohnya membuat apa ni, teknologi kan, sekarang ni IR 4.0 kan, dipanggil Industrial Revolution, ya, 4.0. Semua dah online dah kan. Kuliah pun dah online, ya. Sekarang ni saya pun di sekolah tu tak masuk lagi, start awal bulan 3 dulu dah buat kelas online, ajar kitab online, ya, talaqi, musyafah, tasmi', ya, apa ni, dengan pelajar semua online, ya, buat Zoom webinar lah, webinar lah kan, semua online, ya. Transaksi sekarang semua online, tak adalah pakai duit kan, semua transfer duit pun tak tahu ke mana, pakai kad kan, nak pakai pin juga, nak pakai wave kan, jadi tak tahu, ya. Bagai-bagai lagi lah dengan kereta, teknologi kereta sekarang dah guna IA kan, AI, Artificial Intelligence kan. Kereta pun dah pandai lah sekarang, ya. Mana kita tengok iklan Toyota yang baru tu kan, kalau terleko sikit, dia punya sensor itu, ada lobby lain tengah ni, ni dah lobby lain tepi ni kan. Kalau kita bawa laju-laju pun kat depan tu dia ada jarak sosial ni, penjagaan jarak, ya. Dia boleh baca 3 meter je dia akan break. Kalau kanan minyak sana pun dia tak akan pergi, dia akan jaga jarak 3 meter, ya. Jadi kita terlalap ke apa, kereta tu takkan langgar ke depan, ya. Ya, sebelum ni pedestrian kan, pedestrian mana dia jaga untuk kalau orang melintas dia boleh berhenti, yang ni sekarang untuk kereta. Dan lebih maju lagi yang autonomous lah, dan autonomous ni tak ada pemandu langsung dah, ya. Kita masuk tu setkan GPS nak pergi mana, duduk tidur je, tak tahu sampai kan. Mana tu dah zamannya itu dah sampai, ya. Kemalangan mana zero accident dah sampai ke tahap itu, ya. Kajian teknologi. Tetapi apa yang berlaku dengan teknologi yang serba canggih tadi, kita tengok macam banyak manfaat lah kan, banyak manfaat, tetapi pada sudut manusianya semakin lemah, ya, semakin lemah. Kita ni dah tak berfikir lah, betul tak? Tak berfikir, ya. Sedangkan kalau kita bawa kereta tu, contoh bawa kereta manual tu, kau nak fikir kan, gear 1, gear 2, kau nak kanan, kau nak kiri, kau nak brake kau kan. Jadi fungsi akal tu masih berjalan ni, ya.
Bila dah pakai autonomous ni tak payah fikir lah, tidur je kan. Sok kaki pun dah bokak, kan? Tak jalan dah. Ya. Jadi banyak teknologi-teknologi ni, sebagaimana yang saya pernah sebut dulu, bahawa semakin tinggi teknologi, semakin lemahnya manusia. Ya. Macam telefon kita orang kan, ya. Zaman telefon dial pusing-pusing tu kan, buang-buang 30 nombor gitu kan. Sekarang dah pakai telefon ni, nombor sendiri pun tak ingat. Bukan nombor orang lain, nombor sendiri. Tak nombor mau lupa ni. Kat mana nak tengok nombor kita orang? Boleh lah cari kat dalam kan. Macam tu keadaan, ya. Sehingga tak lebih lah, ya, nak ingat, ya. Jadi itu nak ceritanya bahawa akal bila bila dibiarkan bersendirian, dia akan jadi merosakkan, ya. Sebab tu akal dipandu dengan wahyu yang memberikan sempadan garis, ya. Sebab tu dalam Islam kita bagaimana keadaan pun tak boleh semayang online, tak boleh semayang online, tak ada. Allah tetapkan sistem bagi kita umat Islam, semayang online tak ada. Nikah boleh lah online kan, sebab dia punya buat ijab dan kabul je kan. Tapi malam pertama pun tak ada online kan. Tapi online je, ya. Mana amalan solat itu selagi mana namanya manusia tetap tak boleh ubah 13 rukun, ya. Mesti berdiri niat takbiratul ihram sampailah kepada salam, ya. Kita buat puasa, ada shortcut puasa ke? Tak ada. Tetap tak boleh makan dan minum bermula terbit fajar sampai tenggelam matahari kan, ya. Ibadat haji contohnya, tetap kena pergi Mekah dengan belanja yang sekian-sekian banyak, kena sa'i, kena tawaf, kena wukuf di Arafah, kena berada di tempat-tempat itu, ya. Jadi bila pergi Mekah ni, ya, sebab itu Allah Ta'ala menjadikan ibadat haji dan umrah ni adalah sebagai apa? Sebagai rawatan, ya, sebagai rawatan bagi kita. Pergi buat macam overhaul lah, ya, overhaul engine, ya. Kita kalau pergi umrah tu sajalah, ya, satu hari kita berjalan berapa? 30 km. Sedar tak sedar lah tuan-tuan, ya, 30 km berjalan, ya. Daripada masjid, daripada hotel ke masjid katalah 1 km. Kita tawaf tu 3.5 lebih kurang, sa'i 3.5, ya. Balik ke hotel 1 km, 9 je, 10 lah. Cari kebab lagi, cari apa lagi, 10 km lah. Satu kali solat. Ini contoh lah kalau kita buat full lah kan. 5 kali solat, sekarang kasarnya 50 km. Jadi tolak bagi kita ni, mungkin tak setiap kali kita disemayang buat solat, buat apa, tawaf sunat kan. Jadi lebih kurang 30 km satu hari. Jadi kalau orang pergi Mekah buat haji 40 hari, 1200 km dia. Selama 40 hari 1200 km berjalan kaki tak berhenti, ya. Itu yang memang wajah kaki lah apa lah kan. Lepas itu sunat lepas tawaf tu minum air zam-zam kan. Badan kita ni kan 70% air kan. Selama ni kita duduk tanah air ni macam-macam air minum, air 3-in-1 lah, Coca-Cola lah apa. Jadi air tubuh kita ni dah rusak banyak dah, ya. Maka Allah suruh flush, buang semua air-air tu, masuk dengan air baru, air mineral water kan, air zam-zam ni lah maksudnya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menjadikan biar teknologi canggih macam mana pun, amal wajib yang 5 tetap kena buat sebagaimana adanya, ya. Tak akan boleh di-shortcutkan dengan apa jua teknologi. Sebab tu saya sendiri tak berapa setuju kalau ada yang mengatakan, ya, walaupun dari segi hukumnya sah orang yang tawaf guna segway kan, ya, segway yang dulu ada satu alat ikat tayar kiri dan kanan, kita berdiri atas tu, kita bengkok ke depan dan akan jalan sendiri.
Ya, dulu heboh keluar dalam YouTube. Ada orang tu memang pukul 12 tengah malam pukul 1, dia kan mataf yang masa tengah repair kan, ada mataf tengah kan yang bertingkat tu. Dia buat kat ruang tengah. Jadi dia tengok orang tu pakai segway tu pusing 7 kali. Tanya soalan, apakah hukum orang bertawaf dengan menggunakan segway? Hukum sah sebab yang penting 7 kali pusingan. Yang mana bahu tak boleh lari daripada Kaabah kan? Bahu lelaki kena sentiasa mengarah ke arah Kaabah. Dari segi hukum sah, tapi dari segi hikmahnya tak ada lah. Tujuannya supaya berjalan. Ini sihat naik segway kan? Sama juga yang bunyi sangi naik apa? Skuter. Sihat naik skuter, apakah hal? Orang nak suruh berjalan sebab ibadat haji umrah 100% adalah ibadah jasadiah, ibadah jasad. Kena dibuat dengan jasad, bergerak, berlari, anak apa semua kan? Termasuklah sebenarnya kita ni pergi ke Arafah, pergi Muzdalifah, sepatutnya jalan kaki, bukan naik bas tau. Ya, itu yang sebenar-benarnya. Ya, itu yang boleh sampai 1000 km lebih jalan pagi tu. Ya, supaya datang kesihatan. Sebab memang tubuh kita Allah ciptakan untuk sentiasa bergerak. Bila kita start berhenti bergerak, badan akan sakit. Ibarat air yang mengalir lah, air terjun kan, air sungai, dia kena sentiasa mengalir. Bila dia empam, stop dia, air dia busuk kan? Dia tak boleh berhenti. Bila berhenti dia busuk. Sama tubuh kita. Lepas tu saya cerita dulu, orang yang mulut sakit terus, yang mulut pencet. Siapa yang start pencet dia, semua akan jadi sakit. Pasal sudah tak ada pergerakan. Duduk rumah susah khabar, tak tinggi. Susah khabar tinggi kan. Sikit-sikit lah bawa anak cucu pusing. Itu pun naik motor pusing kan. Tak ada orang pusing jalan tau, naik motor pusing. Ya, sebab tu jangan pencet. Jangan pencet. Koyo berarti. Ya, semua orang tadi ya, bahawa akal tu memang ada upaya Allah bagi untuk berfikir, tetapi kena juga dikawal oleh wahyu. Ya. Jadi orang yang kufur ni banyak yang gunakan akal, kagum dengan akal. Ya, mereka berpegang sepenuhnya dengan akal. Ya, golongan-golongan yang dipanggil sebagai apa tu? Semacam perlu Mu'tazilah lah. Mu'tazilah kan bergantung pada akal saja. Atau sekarang kita panggil sebagai golongan apa? Rasionalis ke golongan ya etis ni lah yang hanya bergantung pada akal semata-mata, tak merujuk kepada wahyu ya, jadi akan rosak. Semuanya orang yang mendustakan ayat kami menyombongkan diri terhadapnya ya, kerana dia rasakan akalnya itu berkuasa penuh menentukan segala-galanya. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit ya. Maknanya tidak akan diterima doa-doa mereka dan amal-amal mereka ya. Jadi siapa yang kufur ingkar, Allah stop, pintu langit semua tutup. Apa kebajikan yang dibuat semua tak akan naik, semua akan dibuang ke bawah oleh malaikat ya. Dan tidak pula mereka masuk syurga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Itulah Allah Ta'ala mengkiaskan orang-orang yang mensyirikkan Allah ni, kebencian Allah kepada mereka, tak jajak syurga ya, bau syurga pun tak dapat. Kalaupun boleh masuk syurga, bila unta boleh lalu ke lubang jarum, itu boleh. Tapi sampai bila unta boleh masuk lubang jarum kan? Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi mereka tika tidur daripada api neraka, tikanya pun daripada api neraka, atas mereka selimut daripada api neraka. Ya, demikianlah kami memberi balasan kepada orangnya. Jadi balasan kepada orang syirik ni ya, bukan api membakar macam bakar ayam ke bawah ya, tak. Dia macam bakar apa tu? Kuih bahu ya, bawah api, atas api, bahkan keliling api ya, yang akan sentiasa membakar orang ini sampai bila-bila, tak ada betul, tak mati lah ya. So hati-hatilah ya. Yang isu-isu nak murtad lah, apa yang kau mau tekanan sikit, tak boleh jadi betina bapuk ya, murtad lah boleh. Biarlah kau bapuk pun tak kau. Ya, kita janganlah kecam.
Dosa tu tak dosa lah. Nasihat macam Ustaz Ibn nasihat tahu. Tapi biar dia dalam keadaan begitu, dalam keadaan dia masih berpegang dengan akidah. Kalau dia sampai dah keluar Islam, habisnya tak ada makna. Dosa yang tak akan diampun. Dosa dia jadi bapuk tu boleh ampun lagi. Kalau Allah melaknat, tapi dalam kategori boleh diampun. Ya, jadi kita ni jangan jadi Tuhan mencampakkan orang dalam neraka sedangkan Allah belum lagi memutuskan, kan? Kau ni dah tahu ni masuk neraka ni. Allah laknat orang macam kau ni. Memang betul, tapi janganlah cakap macam tu. Dakwah kita tak boleh macam tu. Ya. Jadi gitulah. Kalau sampai dah dia nak murtad dengan sebab kecaman kita, siapa nak tanggung dosa? Kita lah jadi sebab. Walaupun memang dia berdosa, kan? Tapi Allah Maha Pengasih. Selagi tak buat syirik, dia boleh selamat. Ya. Allah. Ya. Ya. Berhala ni dimasukkan ke dalam neraka bukan untuk menyiksa, untuk menandakan penghinaan. Berhala tu takkan menjoget masuk neraka tu, oh panas, bukan salah dan tak apa-apa. Ada orang yang okey dan masuk neraka berhala ni. Yang akan terasa panasnya itu adalah manusia dan jin. Macam kita masukkan cawan dalam microwave kan, yang panas cawan ke air? Air saja yang akan panas. Tetapi nak kena masukkan air tu, kena masukkan cawan sekali. Cawan tu tak akan menjoget dah. Aduh panas, aduh. Yang menjoget air dia yang akan panas, cawan tak akan panas. Habis tu macam malaikat Malik tu, kan dia penjaga neraka, kan duduk dalam neraka, tak menjoget ke dia? Pasal bukan sasaran azab untuk dia. Ya, sasaran azab untuk jin dan manusia. Mereka tu petugas dalam tu, sikit pun takkan rasa panik ke, ataupun Allah jadikan diri tu lari kepada kepanasan. Macam tu lah. Sama yang macam batu tadi. Batu berhala dicampakkan ke dalam neraka sebagai penghinaan. Bukan tujuan nak menyeksakan batu berhala, kan? Menghina saja. Macam kita dalam buang kertas dalam tong sampah, kan? Membuang dalam tong sampah menunjukkan apa tu, kalau orang buat cerpen tak ada nilai lah. Tempat cerpen kau ni dalam tong sampah je, macam tu lah, ya. Tetapi tak adalah cerpen tu akan menjadi kehinaan, kan? Betul lah, ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal